Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pelajaran 4. Sebelum tu, pelajaran 4 ini adalah satu pelajaran yang amat panjang. Di sini terdapat 24 muka surat. Jadi agak sukar untuk membuat rumusan yang pendek di sini. Mungkin masa akan mengambil masa yang panjang. Walau bagaimanapun, saya akan cuba mengambil 5 sahaja daripada penyataan-penyataan yang ada dalam kitab. Contohnya kalau di situ ada dicatatkan sebanyak 10, saya akan cuba sebut 5 saja supaya kita cukup masa. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Mungkin ramai tak tahu saya siapa ni. Saya sebenarnya guru agama Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, Sekolah Agama Seri Bertam, mengajar daya khas di situ. Baik, cukup sekat tu saja dahulu. Baik, untuk hari ini pelajaran yang keempat iaitu pengertian dan tuntutan ilmu tauhid. Tajuknya pengertian dan tuntutan ilmu tauhid. Kemudian di sini tajuknya pengertian kalimah tauhid. Kalimah tauhid di situ iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah di sini pengertiannya adalah tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah, kita boleh ertikan di sini dah dibagikan ertinya. La ma'budu bihaqqin illallah. La hakima illallah. La malika illallah. La khaliqa illallah. La razzaqa illallah. Ini perlu dihafal. Kalau contohnya dimintakan berikan perkataan pengertian la ilaha illallah ataupun berikan perkataan yang sama ertinya dengan la ilaha illallah. Jadi kena dihafazlah ini perkataan ini, la ma'buda bihaqqin illallah, la hakima illallah. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. La hakima illallah, tiada yang berhak menjadi hakim melainkan Allah. La malika illallah, tiada raja penguasa selain Allah. La khaliqa illallah, tiada pencipta melainkan Allah. La razzaqa illallah, tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau boleh dapat dihafazkanlah. Kalau dapat yang banyak lagi bagus ya. Jadi seterusnya lihat sebelah di sini dibagikan pengertian sehingga 12. Jadi kalau kita ambil ialah yang nombor 8 ni, kemungkinan sebab perkataan itu selalu kita sebut la haula wala quwwata illa billah, tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Ini dihafal Okey, soalannya kalau berbunyi macam ini, berikan pengertian kalimah la ilaha illallah. Kalau kita tengok satu garis saja, maka kita jawab tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau dia kata berikan perkataan seerti dengan kalimah la ilaha illallah, dan di situ kita nampak di situ ada garisan sebanyak 4. Kita tulis dalam ma'buda bihaqqin illallah, la hakima illallah dan seterusnya. Baik. Kita sambung lagi pelajaran kita. Baik, pengertian tersebut mengandungi 2 prinsip asas iaitu nafi dan isbat. La tu nafi, tiada. Baik, pengertian la ilaha illallah ni. La itu tiada. Kemudian kita isbat. Isbat di situ maksudnya di sini isbat. Mula-mula nafi, kemudian kita isbat. Sebagai contoh, saya tiada duit. Adalah 20 sen. Maknanya nak menyatakan bahawa hanya 20 sen sajalah duit yang kita ada. Baik. Jadi kita tengok di sini. Kalau soalannya berbunyi, apakah 2 prinsip asas dalam kalimah tauhid? Kita tulis nafi dan isbat. Nafi ni menafikan, isbat ni menetapkan ataupun mengisbatkan. Di sini ada 2 kandungan dalam pengertian tersebut. 2 kandungan prinsip asas. 1, menafikan apa saja Tuhan. Menafikan Tuhan, tiada Tuhan. Kemudian yang hujung, hanya Allah yang Maha Esa dan berhak disembah. Mula-mula nafi, kemudian ada isbat. Baik. Yang kedua, dalam pengertian tersebut, kita memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak seterusnya. Kemudian di sini dibagikan penerangan dalam ayat Al-Quran. Saya baca sepintas selalulah Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alimun. Illahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini sekadar penambah penerangan saja Jadi kalau tak dibaca pun tidak mengapalah. Tidak ada paksaan dalam agama.
Ini bagi siapa ni tak ada pasaran agama ni? Bagi orang yang belum masuk agama Islam. Kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan, kufur. Oleh itu, siapa yang tidak percayakan Taghut, Taghut ni berhala, apa saja yang disembah tu berhala. Taghut ni selain daripada Allah yang disembah. Dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya. Dan orang yang kafir, penolong mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Mereka itulah ahli neraka, mereka itu kekal dalamnya. Setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid adalah menyedari dan mengakui bahawa hanya Allah sahaja yang layak dipertuhankan dan disembah melalui amal ibadah dengan sepenuh hati dan rasa cinta kepadanya, mahabbah, mengagungkan dan memuliakannya, ijlal dan ikram, dan hanya berlindung, memohon keampunan dan limpah kurniaan, inabah serta mengagungkannya. Baik, apakah komposisi kalimah tauhid? Yang pertama sekali kita fahami perkataan komposisi. Komposisi ni iaitu susunan ataupun kandungan dia. Dalam kalimah tauhid sebenarnya terdapat 3 perkara ini yang perlu dihafaz. Tauhid ar-rububiyah, kalau tak tahu kita bariskanlah. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Baik, kita lihat pengertian dia satu persatu. Tauhid ar-rububiyah ni maksud dia ketuhanan. Ketuhanan dari segi fikiran. Tauhid al-uluhiyah pula bermaksud ketuhanan juga, tapi dari segi ubudiyah, iaitu beribadat. Tauhid al-asma' wal sifat, tauhid dari segi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mudahkan faham, saya berikan satu contohlah. Kalau saya katakan, okey, siapakah yang menciptakan alam ini? Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini. Jadi di manakah terletak bahagian tauhid tersebut? Komposisi manakah? Jadi kalau kita katakan Allah yang menciptakan alam ini, itu termasuk dalam tauhid ar-rububiyah. Kemudian orang itu pun dia mengucap, dia melakukan solat dan beribadat, itu adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian dia mengaku bahawa hanya Allah sahajalah yang memberikan rezeki, hanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, itu dia beriman dengan tauhid al-asma' wa sifat. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, tauhid ini, tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma' wa sifat, sebenarnya sememangnya ada disebut dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, ada juga pandangan yang mengatakan ini adalah fahaman Wahabi. Jadi saya tak nak komen lebih lanjut pada hal itu. Sedangkan dalam kitab kita dalam SAKNJ, Sekolah Agama Kerajaan di Johor, menulis dengan terang Ar-Rububiyah, Al-Uluhiyah, Al-Asma' wa Sifat itu termasuk dalam komposisi tauhid. Memang dia dipakai. Baik, di sini diulang balik semula. Tauhid Ar-Rububiyah, mengesahkan Allah Ta'ala, Rububiyah Allah, pemilik Al-Malik, Mudabbir seluruh alam. Apa dia ar-rububiyah tadi saya kata? Kalau kita katakan Allah yang mencipta, contohnya dialah yang maha suci, dialah yang maha mencipta, dialah yang pemilik penguasa, dia yang memberi manfaat, dia yang memperkenankan permohonan hamba, dia yang menguasai segalanya. Ini contoh bagi tauhid ar-rububiyah. Baik, ini ayat Qurannya, saya rasa tak perlulah saya baca sebab mungkin menjadi panjang nanti. Ini penerangan tentang tauhid ar-rububiyah. Sambung lagi tauhid al-uluhiyah. Muka surat yang ke-39 di atas sekali. Al-uluhiyah pula bermaksud mengesahkan Allah Ta'ala, hanya dia yang layak disembah. Baik, inilah ma'buda illallah. Seperti yang saya terangkan tadi, uluhiyah iaitu tauhid menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita solat, maka kita melakukan tauhid al-uluhiyah. Pengabdian diri dengan pengertian seluruh pelakuan sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Ini ibadah. Kepentingan ibadah memerlukan satu, keyakinan, ketaatan, rendah diri, keikhlasan, menyembah Allah, kesedaran dan doa. Kalaulah ditanya berikan contoh-contoh tauhid al-uluhiyah, di sini tak ada bagi contoh. Jadi kita boleh senaraikan melakukan solat kerana Allah, berpuasa kerana Allah, berzakat kerana Allah Ta'ala, kemudian menutup aurat kerana Allah Ta'ala, kemudian rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh-contoh tauhid al-uluhiyah. Kemudian dia tanya bagaimana caranya kita hendak mendapatkan tauhid al-uluhiyah. Kita hendaklah dengan rasa keyakinan, dengan rasa taat, dengan rasa rendah diri, dengan ikhlas, dengan hanya menyembah Allah dan dengan mengharap kepadanya saja. Tauhid al-asma' wa sifat. Bawah-bawah dia. Baik, di bawah sekali disebut tentang tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid asma wa sifat bermaksud mensucikan Allah Ta'ala dan mengagungkan tanpa sebarang sekutu pada nama dan sifatnya. Baik,
Allah Maha Agung pada sifat, pada namanya. Contoh yang saya katakan tadi, iaitu Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Itu kita percaya. Itu tauhid al-asma' wa sifat. Sifat Allah Ta'ala yang berkuasa, kita percaya Allah yang maha berkuasa. Membuktikan kalimah tauhid. Bagaimanakah kita cara nak membuktikan kita berakidah? Satu, kita melakukan ibadah dengan ikhlas. Dua, kita menghalakan tujuan kita hanya kepada Allah. Tiga, kita mengagungkan dan mencintai Allah. Empat, kita merendah diri. Lima, kita bertakwa kepadanya, melakukan suruhannya. Baik, saya ulang balik semula. Ini perkara ini membuktikan kebenaran kalimah tauhid. Dia nak tanya macam mana orang itu dia boleh dianggap sebagai orang yang berakidah. Kita tak tahu, manusia ini nampak muka sama saja. Tapi yang membezakan dia seorang yang berakidah dan beriman dengan kalimah tauhid, iaitu dia beribadah. Dia hala tujunya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengagungkan Allah, dia merendahkan diri, kemudian dia bertakwa kepada Allah Taala. Jadi dalam kalimah tauhid itu sendiri pun ada tuntutan-tuntutan di situ. Jadi di sini banyak tuntutan, jadi kita cuba hafazkanlah tuntutan kalimah tauhid. Apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah dan dia mahu jadi seorang yang beriman, ceritanya pasal iman ni. Berilmu, wajib ke atasnya berakidah, wajib ke atasnya ibadah, wajib ke atasnya melakukan tuntutan undang-undang dan syariat, wajib ke atasnya melakukan akhlak yang mulia, wajib ke atasnya bagaimana cara pemikiran mereka, wajib ke atasnya peradaban pembangunan, penyataan diri sendiri. Apakah kita punya pendapat kita, wajib ke atas kita dalam kesatuan umat. Ini tuntutan-tuntutan kalimah tauhid. Di sini kemudian dia huraikan satu persatu pada muka surat 42, 43, 44 sampailah belakang. Kita lihat satu persatu daripada muka surat 41 yang panjang ni. Dalam tuntutan ilmu ni, panjang ni sini ni. Apakah tuntutan ilmu? Tuntutan ilmu akidah dan ilmu yang selainnya merangkumi bidang ilmu yang amat luas. Satu, tuntutan ilmu akidah. Maksudnya wajib belajar memahami hakikat kalimah tauhid. Cukup sekat tu je, yang panjang lagi. Kalau panjang tak ingat. Kemudian sambung di bawah kali. Ilmu selain ilmu akidah, yang kedua, dia ada dua wajib juga dipelajari dan dikuasai dan diaplikasikan dalam kegiatan umat Islam bagi menentukan prinsip dan dasar. Pertama, wajib belajar ilmu akidah. Yang kedua, wajib belajar ilmu selain daripada ilmu akidah. Kita sambung seterusnya. Muka surat 43, tuntutan iman. Apakah kewajipan dari segi keimanan seseorang itu kalau dia hendak menjadi seorang mukmin? Dia hendaklah menurut fitrahnya mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntutan iman ni maksudnya mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah ni dibagikan ayat Quran. Saya tak payah bacalah panjang nanti. Jadi Islam sebagai agama fitrah tentang kewajipan beriman kepada Allah. Maknanya manusia ni kalau dilahir kepada di bumi ni, memang dia punya fitrah, dia akan percaya kepada ada sesuatu kuasa yang menjadikan. Jadi fitrah itu perlulah disalurkan pada tempat yang betul. Ya. Jadi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, wajib mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fitrah manusia. Jikalau tidak dipenuhi fitrah tersebut, maka manusia akan cuba mewujudkan Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lagi tuntutan, ini saya baca ya, tuntutan ibadah. Jadi ibadah ni macam mana pula? Kita wajib, kata manusia dan jin, untuk menyembah Khalik. Ibadah dengan maksud segala perlakuan dan amalan, aktiviti, tindakan hendaklah dilakukan menurut syariat, seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuntutan ibadah wajib ke atas umat Islam supaya melakukan ibadat menurut syariat dan syarat. Okey, ini wajib hukumnya. Kemudian tuntutan perundangan, iaitu tuntutan dalam sistem kehidupan. Maknanya dalam kehidupan kita ni banyak undang-undang, perlu diikut satu persatu. Di sini manusia wajib untuk menerima dan melaksanakan perundangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebawahnya tak payah bacalah. Saya ulang balik semula. Tuntutan perundangan syariat dalam sistem kehidupan,
Manusia wajib menerima dan melaksanakan perundangan Allah SWT. Undang-undang Allah Ta'ala dicatat di dalam Al-Quran dan hadis, wajib bagi kita supaya kita untuk melakukannya. Apakah contoh-contoh undang-undang perundangan itu? Dalam perundangan jual beli, perundangan dalam kehidupan, perundangan dalam jinayat dan macam-macam lagi lah. Okey. Kita ni sebagai manusia dalam perundangan, kita kadang-kadang berpandangan macam-macam. Contohnya kalau kita katakan orang yang mencuri dipotong tangan itu adalah zalim. Ini sebagai penerangan saja. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala turunkan ayat Quran suruh potong tangan. Kita nak tak nak pun kena menerima juga dan juga melaksanakan, ya. Sebab kita tidak mampu untuk berfikir, kita hanya dapat berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung muka surat sebelah, iaitu yang muka surat 46 ni kita tak perlu baca, panjang sangat. 47, tuntutan akhlak. Akhlak ini sebenarnya adalah cetusan daripada iman dan ibadah. Akhlak ini iaitu kualiti iman dan kualiti ibadah. Bagaimana kita berakhlak kepada manusia, bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita berakhlak kepada alam sekitar. Jadi akhlak ini, kalau kita solat pun dengan Allah kepada Allah Subhanahu Taala dalam keadaan laju, itu maknanya akhlak kita rendah. Baik, di sini akhlak, tuntutan akhlak ni kita hendaklah menjaga tingkah laku zahir dan batin berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Kalau ditanya apakah tuntutan akhlak dalam kalimah tauhid, kita jawab wajib manusia menjaga tingkah laku zahir dan batin berpandukan Al-Quran. Menjaga tingkah laku kita. Kalau kita bercakap, jangan cakap bersembarangan. Okey. Baik, tuntutan tentang pandangan hidup. Bagaimanakah pandangan hidup sebagai seorang Islam? Jadi saya tak baca semuanya, kita lihat di sini. Jadi sebagai orang Islam ni, kita mesti yakin bahawa hidup di dunia ini hanya sementara. Dan hidup di akhirat juga lah yang kekal abadi. Kebahagiaan yang hakiki hanyalah kebahagiaan di akhirat sana. Saya ulang balik semula. Apakah tuntutan pandangan kita tentang hidup? Sebagai umat Islam, kita perlu yakin bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan di akhirat sanalah yang kekal abadi. Oleh itu, kita perlu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung kita pada muka surat 49. Baik, lihat di sini beberapa contoh-contoh golongan-golongan yang bertentangan tentang pandangan hidup mereka dengan Islam. Sebagaimana contohnya prinsip alamiah naturalisme, iaitu menyatakan semua perkara terjadi dengan semula jadi. Humanisme, iaitu kemanusiaan. Kapitalisme, iaitu orang yang mementingkan keuntungan. Liberalisme, orang yang mana-mana boleh. Sosialisme, orang yang mementingkan perhubungan. Baik, mereka ini semuanya adalah berlandaskan kepada logik akal. Mereka tidak memandang pada pandangan kehidupan di akhirat. Kalau kita sebagai umat Islam, kita lihat balik semula, tuntutan kita sebagai dalam pandangan hidup kita, iaitu kita perlu yakin dunia ini hanyalah sementara dan akhirat jugalah tempat kekal yang abadi. Jadi kalau disuruh minta senaraikan pandangan-pandangan hidup yang ditolak, pandangan-pandangan hidup yang ditolak, kita boleh senaraikan naturalisme, humanisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme. Disambung pasal 50. Bagaimana pula tuntutan peradaban? Peradaban di sini iaitu pembangunan syahsiah, membangunkan negara. Jadi di sini kita sebagai umat Islam yang berkalimah tauhid, kita dituntut supaya membangunkan peradaban yang bukan dibina di atas sistem sekular. Sekular ni iaitu bencikan agama. Iaitu kita hendaklah kita sebagai orang Islam hendaklah membina pembangunan diri dan pembangunan harta benda dalam mengikut kehendak Islam. Seterusnya di sini diberikan iaitu contoh ayat Quran yang berkaitan dengan peradaban Islam, iaitu berlandaskan akidah tauhid. Jadi saya tak perlu bacalah, panjang sangat dia punya huraian. Kemudian iaitu tuntutan penyataan bagaimana pendirian kita. Kalimah tauhid menyatukan seluruh umat manusia.
Ya, walaupun berbagai-bagai kaum, dia bangsa apa saja pun dia dapat menyatukan diri orang Islam. Jadi setiap Muslim ni wajib mempunyai pendirian tentang prinsip tersebut. Kita semua ni adalah sama sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya saya tak perlu hurai lagi, panjang sangat. Kemudian kita ada tuntutan kesatuan ummah, iaitu kalimah tauhid sendiri menunjukkan pengakuan tentang keesaan Allah. Jadi hambanya satu peristiharan yang satu, menggambarkan satu iktikad dan satu umat. Ya, umat Islam ni sebenarnya satu iktikad saja. Kepercayaan dia iaitu Al-Quran dan As-Sunnah tu saja. Ya, umatnya yang bersatu. Cita-cita dan matlamat yang sama. Satu jiwa kehambaan, ubudiyah, satu ibadat yang sama, satu budaya. Kemudian dihuraikan dengan ayat Al-Quran, tak perlu kita baca lagi. Kemudian ayat Quran lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpeganglah kepada tali Allah kamu semua dan jangan kamu berpecah belah. Sambung lagi tentang hadis Nabi. Saya rasa setakat itu saja dahulu. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf terpaksa menghuraikan dengan laju sebab mungkin video ini menjadi terlalu panjang kerana bab pelajaran 4 ini sebanyak 24 muka surat. Wallahu a'lam bisawab.